Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Macam mana Tuan Faiz Adi, suara jelas tak? Mohon maklum balas ya siapa yang dah mengikuti. Mohon maklum balas suara dan liputan ya, kerana sini sedang hujan. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabil izam ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal ulama il amilin wa arwah masyayikhina wa walidina wa masyayikhihim wa walidihim wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khususan lil musannif fi hadzal kitab al imam al hafiz Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa usulihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in, wa khususan li hadhihi niyati wa li kulli niyatil khairi wa salamati fi din wa dunya wal akhirah. Syai'u lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Macam mana Tuan Muhammad Rahmat? Dah upgrade mikrofon. Jelas ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna, ya muallimal hikmah 'allimna. Allahumma 'allimna ma jahilna, zakkirna ma nusina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. La haula wa la quwwata illa billah, wa la haula wa la quwwata illa billah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa ha ana syari'un fi jami'i kitabin yakunu mubayyinan li suluki tariqi allati qaddamtu wa sabilan ila takhalluqi bil akhlaqil jamilati allati wasaftu. Azkuru fihi insyaallah ta'ala jumalan min nafaisil lataif wa haqa'iqil ma'arif. وأنثر ما أذكره فيه ناصرا ليكون أبعد لمطالعه عن الملل وأقرب للذكرى ولا ألتزم فيه ترتيبه على الأبواب فإن ذلك مما يجلب الملل للناظر في الكتاب
وأذكر فيه إن شاء الله تعالى من الآيات الكريمات والأحاديث النبويات وأقاويل السلف المنيرات ومستجاد المأثور عن الأخيار من عيون الحكايات والأشعار المستحسنة الزهديات. وأبين في أكثر الأوقات صحة الأحاديث وحسنها وحال رواتها وبيان ما يخفى أو يشكل من معانيها وأضبط ما يحتاج إلى تقييد حذرا من التصحيف وفرارا من التغيير والتحريف إلى آخره. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, syukur kita ke hadratillah kerana dalam limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita berhimpun lagi bersama-sama bagi majlis yang ke-6, pembacaan kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam Al-Hafiz Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa lijamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ini kita sambung tuan-tuan yang pakai kitab terjemahan yang diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah sampai pada muka surat 7 tu kalau tak silap. Peringgan yang terakhir 3 baris daripada bawah ya, jumpa ya. Jadi pada kata penterjemah, maka dalam kitab ini insya-Allah saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus seperti yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Jadi sebelum tu kita imbas kembali. Maka kita sudah masuklah pada mukadimah di mana tuan pengarang membicarakan tentang perkara yang menjadi matlamat pengarangan kitab ini. Dan yang kita nak sambung hari ini, beliau membicarakan pula tentang kaifiat penyusunan kitab ini. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah dah baca yang mana tuan pengarang memberikan peringatan terlebih dahulu pengetahuan tentang tentang hakikat dunia. Hakikat dunia ni, dunia ini yang mana kata beliau adalah negeri yang berakhir, bukan negeri yang ada habis dia, bukan negeri yang kekal selama-lama. Negeri dunia ni adalah negeri tempat kita menyeberang sahaja, mengumpul bekal, bukan negeri untuk kita nak bersuka-suka, berseronok-seronok. Dan negeri ini, dunia ini negeri yang akan binasa dengan dengan kiamat. Dan dia bukanlah negeri yang kekal seperti negeri akhirat. Jadi perkara ini disepakati oleh dalil-dalil, sama ada dalil-dalil yang qat'i yang daripada Al-Quran maupun hadis, begitu juga dipersetujui oleh akal fikiran yang waras. Dapat kita saksikan dan dapat kita cerap dengan panca indera kita tentang hakikat ini. Maka ia jelas. Maka apabila begitu, maka datang ancaman ataupun peringatan, warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ayat yang banyak. Begitu juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringkasnya apa dia peringatan tu? Apabila begitu keadaan dunia, peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama jangan kita tu cenderung kepada dunia. Jangan kita mengasihi dunia. Mengatasi selain, mengatasi Allah, mengatasi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasi berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tertipu daya dengan dunia, dan jangan kita bergantung harap kita dengan dunia. Kemudiannya beliau bawa pula syair, mana syair ini kita dapat pengajaran yang banyak tentang hakikat dunia, realiti dunia ini. Dunia ini maknanya dapat kita kesimpulkan seperti mana yang pada awal tuan pengarang nyatakan tu, bahawa dunia ni tak kekal, binasa. Kemudiannya kita akan menemui kematian dan berpindah ke alam barzakh. Nanti kita akan
dibicarakan, dan di hari kemudian kita akan dibangkitkan dan dibicarakan dan berikan balasan tak ada apa yang kita kerjakan ketika di dunia dahulu. Jadi maka apabila beginilah keadaannya dunia, dengan dinyatakan dunia ini dunia yang penuh dengan tipu daya, dunia ini dunia talbis, dunia pemalsuan, dunia yang mana perkara yang benar kita nampak tak benar, perkara yang salah kita nampak benar, perkara yang manis-manis, yang lazat-lazat, yang seenak-enak, yang sedap-sedap, semuanya kesudahannya membawa kepada kemudaratan. Manakala perkara-perkara yang tidak digemari oleh nafsu, oleh syahwat kita, maka itulah perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Jadi maknanya dunia ini dengan perhiasannya, dengan segala macam kebendaan dan kenikmatan dan habuan daripada kebendaannya, adalah merupakan perangkap. Maka Allah SWT bagi peringatan. Begitu juga baginda Nabi SAW, begitu juga para sahabat salafun salihin bagi peringatan. Jangan kita tertipu daya dengan dunia, iaitu sehingga kan kita lalai, kita mengabaikan tanggungjawab kita yang sebenar, iaitu mengabdikan diri, beramal ibadah, buat yang disuruh, tinggal yang ditogah. Tapi disebabkan dunia, kita berpaling daripadanya. Yang disuruh tak buat, yang ditogah itu yang kita buat. Na'udzubillah. Maka rugi kita pada kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat nanti, penyesalan dan juga penyeksaan, penderitaan yang berpanjangan tak tertanggung di tubuh badan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah Ta'ala banyak tempat dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan melalaikan kalian harta benda kalian, anak pinak kalian, daripada sehinggakan kalian berpaling, meninggalkan mengingati Allah SWT, yakni dengan melakukan pelbagai amal ketaatan. Wa may yaf'al zalika, bang siapa yang buat seperti yang demikian itu, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi itu ni sebab apa pula? Tak sampai dunia ni kumpul bekal buat untuk kita dapat ganjaran pahala, kemudiannya kita tu terluput dapat kenikmatan syurga, bahkan kesengsaraan yang berpanjangan di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi saya kira sepatutnya apabila kita dah mengetahui tersebut, kita berhati-hati kehidupan di dunia ni. Hiduplah dengan pandanglah pandangan dunia ini seperti mana orang yang berakal, yang waras, dan orang-orang yang celik pandangan mata hatinya. Jangan kita terperangkap, jangan tertipu daya. Ketika kehidupan kita di dunia ni, jangan kita membelakangkan matlamat ataupun tanggungjawab sebenar kita yang Allah SWT ciptakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kemudian bila begitu, sudah tu Tuan Pengarang tutup ataupun sebelum nak beralih pada perbicaraan uslub ataupun kaifiat cara teknik pengarangan beliau pada kitab Bustanul Arifin ni, beliau berdoa lah. Jadi kita pun juga ikut berdoa jugalah. Namun doa beliau umum. Beliau berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Lembut dan Maha Kasih Sayang supaya mengurniakan jalan yang lurus. Apa dia jalan yang lurus? Jalan yang menyampaikan kita kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jalan yang menyampaikan kita kepada syurga dan kenikmatan yang berkekalan selama-lamanya. Tak ada jalan yang lurus melainkan jalan ibadah lah, iaitu dinul Islam. Jalan yang lurus, maknanya bukan jalan yang bengkang-bengkok ataupun jalan yang menyimpang. Jalan ni kesudahannya akhirat sana dua ya, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Nauzubillah, tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah ada pun sementara aja, transit aja. Surah Al-A'raf tu, Al-A'raf tempat transit tu. Itu tak kekal. Yang kekal syurga neraka. Kalau ke syurga alhamdulillah. Kalau neraka na'udzubillah, minta berlindung lah. Jadi mohon pada Allah SWT jalan yang menunjukkan itu, tak ada jalan lain melainkan jalan ibadah zahir dan juga batin. Makna kita buat amal ta'at yang zahir dan batin, tinggalkan maksiat yang zahir dan yang batin. Dan menunjukkan kepada kita jalan yang paling baik. Kemudian beliau masuklah pada perbicaraan pengarangan ni. Beliau pun kata waha ana
Sekarang aku syari'un, aku nak masuk fi jam'i kitabin, pada menghimpunkan, pada mendokumentasikan kitab. Kat tu tuan penterjemah tak ada bubuh. Maka sekarang aku, maka sekarang aku hendak masuk pada menghimpunkan ataupun pada mendokumentasikan kitab, sebuah kitab. Kitab ni kalau daripada sudut bahasanya, kitab ni dengan mana al-jam'u, himpun. Ada daripada sudut namun daripada sudut istilah kitab, bila sebut kitab, kitab tu makna apa? Adalah suatu kata nama. Ismun, suatu kata nama yang li jumlatin makhsusatin, yang digunakan bagi suatu perhimpunan yang khusus, minal ilmi, daripada pengetahuan. Mustamilatun, dia mengandungi ala abwabin, di atas beberapa bab, wa fusulin, dan juga beberapa fasal, wa furu'in, dan juga beberapa fara', ghaliban, secara kebiasaan. Itu makna makna kitab. Itu makna kitab. Mudah-mudah faham kitab ni. Kalau bahasa kita sebut kitab, makna apa dia? Buku lah, buku. Kitab tu bahasa Arab. Kalau sebut Alkitab, iaitu merujuk kepada Alkitab, itu Al-Quran. Yang ini kitab ni dengan makna apa? Kitab dengan makna perhimpunan, maknanya satu pendokumentasian yang mengandungi kebiasaan, ada beberapa bab dan beberapa fara', pecahan, cabang, beberapa fasal, secara kebiasaan. Itu makna kitab. Jadi saya juga sebagai penuntut ilmu yang khusus mengetahui istilah-istilah, apa pengertian Alkitab, apa pengertian Al-Bab, apa pengertian Al-Faslu, Al-Furu'u, apa pengertian Al-Masail, Al-Mas'alah, kemudian Al-Faedah, At-Tatimah, Al-Khatimah. Itu semua tu supaya membantu kita untuk memahami memahami pengertiannya. Pengertiannya mendekatkan kita kepada kefahaman, supaya kita nampak secara menyeluruh sebuah kitab. Seperti macam kita nak baca, kita baca kitab Bustanul Arif ini kan, kita tengok Tuan Pengarang. Maka di dalam kitab ini insya-Allah saya himpunkan pedoman-pedoman yang akan menerangkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu apa dia? Seperti yang telah kita sebutkan tadi, iaitu yang seperti mana yang terdahulu tu, tak adalah jalan yang paling selamat sekali kehidupan di dunia ni, melainkan kita melalui jalan-jalan orang-orang yang zuhud. Jalan orang-orang yang zuhud, jalan ahli ibadah yang celik mata hati, akalnya waras, dan dia tu dingin terhadap dunia, tidak hairan kepada dunia, tidak tamakkan kepada dunia, dan dunia tidak dapat menipu daya dia. Bahkan dunia ni digunakan untuk nak sokongan terhadap hayat dia, kehidupan dia tu, dan juga sebagai bantuan untuk supaya dia dapat buat amal taat. Dan dia pastikan dunia tu tidak menjadi asbab kepada dia tu terjerumus kepada mukhalafat, perkara-perkara yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia jalan yang dipanggilkan sebagai jalan yang lurus. Jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus seperti yang telah kita sebutkan tadi, iaitulah jalan yang dapat membawa kita kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, apa dia akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia ni maknanya kelakuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kalau kita bersifat dengannya, kita dipuji oleh Allah, dan kita melaksanakan ketaatan batin, dia panggil. Adalah akhlak-akhlak yang mulia ni, yang melibatkan kita menyucikan diri kita daripada akhlak-akhlak yang keji, dan kita bersifat dengan akhlak-akhlak yang dipuji. Itu nanti depan insya-Allah. Maka insya-Allah dalam kitab ini, sebab itulah dia umdah ataupun tiang bagi ilmu tasawuf, ya. Ataupun boleh kata rukun ilmu tasawuf ni yang paling besar sekali itulah. Iaitu dua. Pertamanya dia panggil at-takhliyah. At-takhliyah ataupun at-takhalli,
Yang kedua dipanggil at-tahliyah ataupun at-tazanni. Tahliyah ni makna apa? Apa ni, dengan makna penyucian. Penyucian, menyucikan zahir dan batin kita. Sucikan zahir daripada perkara-perkara yang najasah, sucikan daripada hadas, sucikan daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun batin disucikan daripada sifat-sifat kecelaan. Yang keduanya tahliyah. Bila dah suci, barulah kita berhias, pakai pakaian, wangi-wangian dan seumpamanya. Yang zahir, kita hiaskan anggota kita dengan amal taat yang zahir. Manakala hati pula kita hiaskan dengan sifat-sifat kepujian. Itu dia panggil at-tahliyah. Jadi kaifiat dia tuan-tuan, jalanan tasawuf ni at-tahliyah qabla at-tahliyah ataupun at-takhalli qabla at-tazanni. Maknanya kaedahnya kena cabut, kena buang, kena bersihkan diri kita sebelum daripada kita memperhiaskan diri kita. Banyak perumpamaan yang diseumpamakan untuk mendekatkan kita kepada kefahaman. Seperti mana kalau kita nak buat satu-satu binaan pada satu tempat, kita tebas kawasan tu, kita clearkan, kita buang perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat tempat tu, nanti bersihkan tapak kan, buang akar-akar dia dan seumpamanya. Kalau ada anai-anai kan diatasikan dulu. Dah sudah tu tebas, barulah kita buat foundation dia, asas dia, dibuat binaan di atasnya. Kalau tak, misal kata dah tebas, kalau tak buat, lama-lama dia semak balik. Ataupun kita tu buat bangunan tanpa kita tebang-tebas rata tanah, jadi bangunan kita tidak mantap, boleh roboh. Begitu juga perumpamaan kalau seandainya kita tu nak bela ayam dalam satu reban. Reban tu kita kena clearkan daripada musuh-musuh, jangan ada musang dalam tu. Kalau ada musang, ada seekor musang jadilah dalam reban tu. Kita sumbat ayam 10 ekor, jangan kan 10 ekor, beratus ekor pun kesudahannya bukan kita nak ternak ayam, kita ternak musang. Jadi kena keluarkan musang tu. Kerana musang ni maknanya diseumpamakan musang ni kepada sifat mazmumah. Ada sifat mazmumah yang kecelaan, dia seumpama musang, macam seperti sifat hasad dengki. Kalau ada kat diri kita, habis kebaikan-kebaikan kita dimakannya. Jadi kesudahannya kita tu membiarkan, menternak sifat mazmumah dalam hati kita. Begitulah kaifiat. Itu dua ni adalah merupakan umdah, tiang pada ilmu tasawuf. Apa dia? Pertamanya iaitu at-takhliyah, penyucian diri. Yang kedua at-tahliyah, iaitu menghiaskan diri. Habis. Maka insyaAllah dalam kitab ini akan saya sebutkan beberapa huraian rahsia yang indah-indah dan hakikat-hakikat ilmu. Perkara-perkara ini akan saya sebutkan dalam bahasa yang mudah difaham, supaya jangan membosankan. Mudah difaham. Kalau yang boleh berbahasa Arab, kalau tengok kitab yang versi bahasa Arab, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Masya Allah, tabarakallah, bahasanya umum, untuk peringkat pelajar untuk memahaminya. Bahasa-bahasa yang mudah difaham supaya jangan membosankan orang yang mentelaahnya. Mentelaah ni membacanya lah, dan supaya lebih berkesan dalam hati pembacanya. Dan saya tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi. Seperti mana kalau kitab-kitab yang mutawalat, kitab-kitab beliau yang panjang-panjang seperti kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Shalihin, biasanya disusun rapi bab dan merupakan resam para alim ulama. Kalau karang kitab-kitab yang lengkap ataupun kitab-kitab yang panjang perbicaraannya, kebiasaannya dia mesti ada kitab, dia bab, kemudian ada fasal, ada furu', ada persoalan. Jadi dan ada penutupnya. Namun dalam kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ringkas saja, tak banyak. Bab pun 5 bab ya tuan-tuan. Kitab ni 5 bab ya. 5 bab. Satu mukadimah, 5 bab. Baik, nanti insyaAllah tu depan kita jumpalah. Supaya apa? Supaya jangan membosankan orang mentelaahnya dan supaya lebih berkesan dalam hati pembacanya. Dan saya tidak menyusunnya dalam bentuk bab-bab yang tersusun rapi,
Tetapi saya menyebutkannya dalam cara yang sederhana dan bersahaja. Bukan dihiaskan dengan bahasa yang berlebihan supaya ia tidak membosankan. Baik. Kalau dah kena bosan ni, tak ada ubek dah. Ya. Jangan bosan lah weh. Jangan bosan, jangan boring. Kita ni kalau boleh tuan-tuan, dengan ilmu ni jangan ada istilah bosan. Jangan ada istilah bosan. Walaupun kadang tu ilmu ni, aku dah pernah belajar dah ni. Dah pernah belajar, Alhamdulillah. Takrir. Kuatkan balik ingatan tu, barangkali dah lupa. Tak pernah belajar ni, tak pernah belajar lagi lah bagus. Ambil tahu. Jangan, alah boring lah kan, bosan lah. Jadi bosan ni dia tak ada ubek dah. Bosan satu penyakit, jadi penghalang bagi penuntut ilmu. Jangan ada istilah bosan. Maka kita bila kita menghadiri majlis ilmu, tak kira lah kalau kita belum tahu tentang perkara yang disampaikan oleh penyampai tu, Alhamdulillah, kita dapat tahu. Tu satu rezeki, nikmat yang batin, yang kita wajib syukuri. Dapat kita beramal dengannya, lebih utama. Adapun kalau kita dah tahu dah ni kan, pernah dengar, dah tahu tu, kita dengar tu sebagai kita takrir, memperkuatkan lagi pengetahuan kita. Ataupun barangkali kita dah lupa, ingatkan balik. Jangan ada kita memperlekehkan. Sebab dia kalau secara umum dia, untuk ilmu ni, kalau perkara tu kita tak tahu, perkara tu perkara masuk dalam jumlah fardu ain, kita tahu, kita wajib tahulah. Tapi kalau seandainya perkara tu masuk dalam fardu ain tapi kita dah tahu, baru kita belajar lagi, sunat hukum apa ya, pahala tak ada sia-sia dah. Untuk ilmu ni tak ada sia-sia. Jadi tuan-tuan, kita tengok ni boleh pergi laju sikit ni. Sebab ni tuan pengarang cerita uslub pengarangan beliau. Dalam kitab ini insya-Allah akan saya sebutkan petikan-petikan daripada Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan ulama salaf. Ulama salaf ni sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Itu yang mereka berada dalam 3 zaman yang diiktiraf oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang laksana lampu yang bercahaya. Laksana ni seumpama lampu yang bercahaya. Apa makna lampu yang bercahaya? Dia menerangi jalan, nampak. Kalau gelap, tak ada lampu, gelap, jadi kita jalan pun tak tentu. Salah-salah jalan, terendeng ke pagar, masuk dalam longkang, masuk dalam perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Nauzubillah. Bila ada lampu, terang lah, dapatlah kita jalan dengan betul. Mana menunjukkan jalan. Mana lampu ni dia jadi terang, jadi seolah dia jadi menampakkan kepada kita jalan, untuk kita sampai kepada yang kita tuju. Itu diseumpamakan kepada para salafun salihin. Mereka tu yang seumpama lampu yang bercahaya. Pada mana persamaan dia? Lampu yang bercahaya tu sama daripada sudut mana? Daripada sudut perkataan dia tu memberi bimbingan kepada kita untuk kita jalaninya. Dan juga saya sebutkan beberapa petikan yang terpilih dari hikayat orang-orang yang saleh dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Orang-orang yang saleh. Siapa orang yang saleh? Saleh ni daripada sudut bahasa Arab dia salihun dengan makna orang yang baik. Orang yang baik. Saleh orang yang baik. Salihah, saleh orang yang baik lelaki. Salihah orang yang baik perempuan. Saleh orang yang bersifat dengan salah. Adapun saleh daripada istilah syarak. Bila sebut saleh, makna apa? Al-qaimuna bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang mendirikan hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu soleh lah tu. Yang mendirikan makna apa? Yang melaksanakan hak Allah Ta'ala dan melaksanakan pula hak hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu soleh lah. Jadi hak ni ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunat, ada perkara yang kita kena peliharanya, yang muharramat, yang makruhat. Maknanya itu kalau jaga soleh. Kalau jaga hak Allah dan hak hamba, maka masuklah dalam jumlah orang yang soleh. Maka harap kita masuklah dalam jumlah orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Yang ini ni kata-kata daripada jumlah orang yang soleh. Beberapa petikan yang terpilih daripada hikayat orang-orang yang soleh. Kisah orang yang soleh boleh diambil iktibar. Dan syair-syair yang baik yang mengandungi makna kezuhudan. Zuhud ni
pengertian kezuhudan seperti mana syair yang telah lepas. Antara yang pertama kita telah lalui dengan situ, kita dapat mengambil iktibar pandangan orang yang zahir, yang zuhud ni terhadap dunia, dan bagaimana mereka bermuamalah dengan dunia, mengambil keduniaan. Kerana ini bukanlah suatu jalan yang direka-reka. Kezuhudan, zuhud ni ataupun nama zuhud ni bukan nama seseorang. Zuhud, orang yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahid. Zahid ni bukan merujuk kepada nama seseorang, nama bagi yang bersifat dengan zuhud. Siapa yang paling zuhud? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam paling zuhud. Pasal zuhud ni bukanlah satu perkara yang direka-reka dalam agama. Bahkan zuhud ni adalah perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh cek hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kita tentang zuhud. Sebelum daripada tu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala juga memerintahkan kita terhadap kezuhudan ni dengan ayat-ayat Quran. Zuhud ni dengan makna apa? Zuhud ni dengan makna kita tu berpaling kita dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tegah. Itu zuhud yang wajib. Itu zuhud yang wajib. Secara ringkas zuhud. Zuhud ni dengan makna berpaling, meninggalkan perkara-perkara yang ditegah kerana takutkan akan azab seksaan, dan meninggalkan perkara-perkara yang harus boleh diambil, yang halalnya diambil secara berlebihan takutkan hisab. Maka ada meninggalkan, ada zuhud ni secara ringkas, ada zuhud yang hukum dia wajib, ada zuhud yang hukum dia sunat. Nanti depan kita bicara. Jadi zuhud ni maka kalau orang yang zuhud, sudah tentulah antaranya perkara asas kalau kita ditanya di bagaimana kita nak berzuhud ya. Itu tak dapat tidak, dia nak nombor satu sekali kena kita ada pengetahuan, pengetahuan ilmu tentang apa? Tentang hakikat dunia lah. Hakikat dunia, hakikat akhirat. Dan kemudiannya kita nak fahamkan betul-betul. Dan kemudiannya bagaimana sepatutnya kita berhadapan dengan dunia ni sepanjang hayat kita hidup di dunia ni. Sebab kita tak dapat nak berpisah dengan dunia. Jadi zuhud ni tuan-tuan fahamkan, dia bukanlah seruan supaya kita meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia ni meninggal dengan matilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selagi kita hidup, mana pun kita berada, mana pun kita pergi, kita tak dapat berpisah dengan dunia. Dan kita, Allah Ta'ala jadikan kita manusia, yang resam manusia, kita berhajat kepada pokok-pokok keduniaan, makan, minum, pakai, tempat tinggal dan seumpamanya. Jadi seperti mana satu hadis baginda Nabi SAW menyatakan, iza dakhala nur al-qalbah, apabila masuk cahaya ke dalam hati. Cahaya tu apa makna cahaya? Apabila masuk cahaya ke dalam hati, in fasaha wan syaraha, hati tu jadi lapang dan jadi jadi tenang. Lapang dan tenang. Jadi apa yang dimaksudkan cahaya masuk hati? Hati jadi lapang dan tenang. Cahaya ni tuan-tuan, antara pertama sekali cahaya keimanan lah. Apabila kita beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada Al-Quran, kepada hari kiamat, qada, kita mengimani perkara-perkara keimanan, itu cahaya yang paling menyinari lah. Jadi yang menjadikan lapang apabila kita maknanya dengan cahaya tersebut tu hati kita menjadi terang. Kita nampak perkara-perkara yang tak nampak dengan mata kepala kita. Kita nampak di sana ada suatu alam yang lebih luas lagi daripada alam dunia ni yang sempit sebenarnya. Dunia ni tak besar mana tuan-tuan. Tak besar mana. Maknanya bukti tak besar. Tuan-tuan boleh tengok kesesakan di mana-mana. Jam sempit ramai orang dunia ni. Orang ramai ya.
Ramai orang tempat tu luas macam mana, penuh lah, dia sosak lah. Jadi dunia ni sempit. Tapi sedangkan dunia di sana, nanti di sana alam akhirat, Masya Allah, tabarakallah, satu alam yang tak ada kan, tak ada sempit luas seluas-luas, baik yang syurga, baik yang neraka tak terbayang di fikiran kita tu. Maknanya tak pernah kita lihat, dan tak pernah kita dengar di telinga kita, dan kita tak pernah terlintas di hati kita. Jadi cahaya ni maknanya cahaya keimanan kita terhadap Allah, dan juga cahaya apa? Cahaya pengetahuan masuk dalam hati kita, mengetahui tentang hakikat dunia ni yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan perangkap yang mana perkara-perkara yang seolah-olah madu yang racun yang disalutkan dengan madu yang disalutkan dengan racun. Jadi tersalah langkah kita mudarat. Betul langkah kita selamat dunia wal akhirat. Jadi bila masuk dalam hati dia, maka hati tu jadi tenang, jadi lapang, jadi tenang. Sahabat pun tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatu zalika ya Rasulullah?" Apa tanda tanda yang demikian itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanda apa? Tanda bila cahaya dah masuk hati jadi tenang, hati jadi lapang ni, jadi luas ni. Apa tanda dia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajafi andaril ghurur. Maknanya at-tajafi, meninggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya. Apa makna meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia bukan dengan tubuh badan. Dengan tubuh badan tak ada masalah kita, sebab kita hidup di dunia. Kita tak dapat nak berpisah dengan dunia selagi kita hidup di dunia ni. Dan seperti mana tadi, jadi makanya tuan-tuan yang bekerjalah, yang belajarlah. Apa perkara-perkara yang sangkut paut dengan kehidupan dunia yang kita perlukan. Mana kita dunia ni kita jadikan dia sebagai mazra'atul akhirah, tempat ladang, kebun kita untuk cucuk tanam, yang kita nak tuai hasil dia di akhirah. Kita ambil dunia kita untuk kita meneruskan hayat kehidupan kita, kerana kita ditegah memudaratkan kehidupan, memudaratkan diri kita sendiri. La darar wala dirar. Jangan kita mudaratkan orang, jangan kita biar diri kita dimudaratkan. Kita perlu kepada makan, minum, obat-obatan, pelihara diri kita. Sekarang musim Covid ni, patuhi SOP. Jangan sebab dah boleh rentas negeri, kita sewenang-wenang aja, berjimba sana sini. Ni kes nak naik-naik lagi ni. Jadi jaga. Mana kita kemudiannya kita ambil perkara-perkara keduniaan juga sebagai untuk tolong kita makan minum tu, untuk tenaga kita untuk nak buat amal ibadat yang wajib, yang sunat, pelihara diri kita daripada sakit. Apa-apa perkara keduniaan yang sangkut paut dengan kita, tempat tinggal kita, kenderaan kita, hatta ahli kita, isteri, suami, anak, semua kita, sahabat, kita jadikan sebagai pembantu untuk kita melakukan amal ibadat. Dapat? Jadi itu kata baginda Nabi, maknanya dia tu menjauhi daripada dunia yang penuh dengan tipu daya tu. Maknanya apa? Ya, ini dia menjauhi tu dengan hati. Mana hati dia tu tidak adalah kecenderungan kasih kepada dunia ni. Tak adalah hati tu penuh dengan memikirkan dunia. Kasih ni makna hati kita tu cenderung kepada ingat. Maknanya tanda hati kita cenderung ni, kita banyak ingat kepadanya. Man ahabba syai' aksara min zikrih. Siapa yang ingat sesuatu, dia banyak siapa yang kasih kepada sesuatu, nescaya dia banyak mengingat sesuatu tu. Dalam hati duk ingat, dengan lidah duk baca, duk sebut. Jadi kita nak tahu kita kasih kepada dunia ke tidak. Apa dalam sehari kita berjaga tu, berapa banyak hati kita duk ingat dunia, dan kita meninggalkan ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan dunia, yang menjadikan dunia, yang memerhatikan kita, yang tahu kita zahir batin, yang kita tak dapat lari daripadanya, sembunyi daripadanya walaupun sekelip mata, kalau di mana saja. Jadi itu hati tu, maknanya hati tu tidak ada tamakkan dunia,
Tidak ada nak bernikmat-nikmat, berlazat-lazat. Bahkan hati kita tu cenderung kepada mengejar akhirat, bersiap sedia untuk mengumpul bekal akhirat. Seperti mana sabdaan baginda Nabi SAW pada hadis yang kita baca tadi tu, tanda dia bila sahabat tanya, apa tanda cahaya dah masuk hati ni? At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud, dan kembali kepada negeri yang kekal selama-lamanya. Apa makna kembali kepada negeri yang kekal selama-lamanya? Maknanya kembali itu dengan makna apa? Kita kembali mengingati Allah, kita mendirikan hak Allah, hak hamba Allah Ta'ala. Maknanya kita kembali itu dengan kita melakukan perkara-perkara yang menjadi asbab untuk kita mendapat kebahagiaan yang berkekalan di akhirat. Kemudiannya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal isti'dadu lil mauti, dan bersiap sedia bagi mati, qabla nuzul, sebelum datangnya kematian tersebut. Itulah dia. Itulah dia. Ketika menyebutkan makna ini pada hadis tersebutlah pengertian zuhud antaranya. Pengertian zuhud maknanya hati itu kita berpaling daripada keduniaan, kenikmatan. Bukan kita ambil dunia tu untuk nak berseronok-seronok, bersedap-sedap, berlazat-lazat, tidak. Dan bukanlah dunia itu menjadi tipu daya kita. Dan bukanlah dunia itu menjadi penggantungan hati kita. Pertemuan yang lepas kita dah beritahu macam mana dunia ni jadi kita bergantung dengan dia. Antaranya, kalau kita dapat, kita suka lupa diri. Dapat nikmat, dapat rezeki, dapat duit banyak, kita lupa diri. Kita tak menginfakkan pada jalan-jalan Allah. Kalau kita ditimpa kesusahan, kita resah gelisah, berkeluh kesah. Kita banyak argue, komen, tu tak kena, ni tak kena. Itu tanda kita bergantung hati kepada dunia. Duit berkurang, kita dah risau. Saving kita dah kurang, bekal makanan minuman kita dekat dapur, stok makan minuman kita dah kurang, kita dah risau untuk hara. Jadi itu tanda kita bergantung. Sama kadang kita bergantung kepada makhluk. Bergantung pada makhluk ni, anak bergantung kepada mak abah. Kemudiannya isteri bergantung pada suami. Kemudiannya antaranya pekerja bergantung pada majikan. Peniaga bergantung pada pelanggan. Jadi sepatutnya bergantung ni, ta'alluq hati tu sepatutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala yang bagi rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang hidupkan kita, Allah Ta'ala yang mematikan kita, Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki. Jadi kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita muamalah dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi kita rezeki, hendaklah kita bersyukur. Bila Allah Ta'ala sekat rezeki kita, kita susah, hendaklah kita bersabar. Itulah dia resam kita sepatutnya. Ketika menyebutkan hadis pula, akan saya sebutkan martabat hadis tersebut, sama ada ia sahih atau hasan. Ini pula seterusnya. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bila sebut hadis pula, bila hadis dibawa datang, hadis banyak hadis ya, nanti lebih kurang dalam 29 hadis akan dibawa datang depan nanti. Menyebutkan hadis pula, saya akan sebutkan martabat hadis tersebut, sama ada ia sahih atau hasan. Dan begitu pula hal-hal perawinya, periwayat, yakni orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan juga disebutkan huraian kalimah-kalimah yang sulit atau muskil. Muskil ni di kesamaran. Muskil ni maknanya sesuatu yang diiskalkan, makna sesuatu yang kesamaran maknanya. Serta disebutkan pula dhabit. Dhabit ni tuan-tuan boleh catat, catatan. Dhabit ni makna catatan. Kat situ baris kalimah. Bagi kalimah-kalimah yang dibimbangi akan tersalah atau ditakuti akan membawa erti yang bukan dimaksudkan. Kemudian saya menyebutkan juga sanad. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lagi. Itu jelas ya. Summa inni qad azkuru ma azkuruhu bi isnadi fihi likaunihi likaunihi awqa'a fi nufusi mutali'ihi wa qad ahdhifu al-isnad lil-ikhtisar wa khafan min at-tatwil wal-iksar wa likauni hadha al-kitab mawdu'an lil
muta'abbidin walaisu ila ma'rifatil isnadi bimuhtajin bal yakrahunahu fi ma'zamil halat lima yalhaquhum bisababihi minas sa'amat. Baik. Kemudian kata Tuan Pengarang lagi seperti mana diterjemahkan. Kemudian saya menyebutkan juga sanad, iaitu rantaian perawi hadis, kerana dengan itu akan lebih berkesan dalam hati orang yang mentelaahnya. Baik. Ini Tuan Pengarang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan hadis-hadis yang Imam An-Nawawi sebut, Imam Nawawi datangkan dalam kitab ini, Imam Nawawi sebutnya dengan sanad-sanad beliau. Ada catatan tertinggal situ. Saya menyebutkan juga sanad-sanad saya. Tambah situ, tertinggal tu. Sanad-sanad saya padanya. Sanad-sanad ni rantaian lah, daripada Imam An-Nawawi sampai kepada baginda Nabi SAW. Supaya apa? Likaunihi awqa'a fi nufusi mutali'ihi. Kerana supaya apa? Kerana dengan itu akan lebih berkesan dalam hati orang yang mentelaahnya. Dan terkadang saya tidak menyebutkan, terkadang ada juga, bukan semua hadis beliau sebutkan sanad, ada juga hadis yang beliau tak sebut sanad. Saya tidak menyebutkan sanad tersebut sebab takut terlalu panjang sehingga membosankan. Kenapa? Kerana kitab ini sebenarnya ditulis, dikarang, yakni untuk mereka yang memenuhkan masanya dengan amal ibadah, di mana mereka tidaklah perlu untuk mendalami hal tersebut, mendalami tentang ilmu sanad. Catat pada hal tersebut tu. Tak perlu. Jadi orang yang kalau nak tumpu kepada amal ibadat, maknanya kata bahasa, maknanya peribahasa Negeri Sembilan ada biasa sebut tu, singkap daun ambil buah. Straight to the point je kan. Maka daripada hadis ni, makna dah tahu status hadis ni sahih, hasan. Hadis ni bukan hadis yang dha'ifun jiddan. Hadis ni bukan hadis maudhu', hadis palsu. Maka hadis ni boleh aku nak amalkan dan aku nak beramal. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kalau nak orang-orang yang merupakan orang yang nak fokus kepada memperbanyakkan amal ibadah, tak perlulah. Beliau nyatakan hadis kitab ini sebenarnya ditulis maknanya untuk apa? Untuk mereka yang memenuhkan masanya dengan amal ibadah, di mana mereka tidaklah perlu untuk mendalami hal tersebut. Bahkan mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut. Panjang kan? Yang Tuan Pengarang sebut daripada an fulan haddatsana an fulan an fulan. Aku riwayatkan daripada fulan bin fulan bulan fulan bin fulan, daripada fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Panjang. Jadi bila sebut tu panjang tersebut tu, mereka merasa berat dengan sebutan sanad tersebut kerana ia dapat menyusahkan dan membosankan. Dan kebanyakan sanad-sanad yang saya sebutkan itu, alhamdulillah, adalah daripada sanad-sanad yang masyhur. Ini Imam Nawawi lanjut lagi, menyatakan wa aksaru ma azkuruhu mimma arwihi bihamdillah wa fadlihi bil asanidil masyhurah al ma'rufah minal kutubil zahir minal kutubil zahirati al mutadawalatil ma'lufah. Baik. Jadi yang kemudiannya kata beliau, dan kebanyakan sanad-sanad yang saya sebutkan itu, alhamdulillah, beliau puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga beliau menyatakan wa fadlihi, dan kerana dan dengan limpah anugerah Allah Taala, sanad-sanad yang beliau sebutkan tu adalah daripada sanad-sanad yang masyhur. Masyhur ni mana apa? Masyhur ni bahasa Arab, bahasa Melayu sebut masyhur ni terkenal ataupun famous, popular, glamour kan, glamour itu masyhur lah. Jadi yang jelas, yang masyhur. Kemudiannya yang dikenali, masyhur yang telah dikenali di dalam kitab-kitab yang mu'tabar. Mu'tabar ni kitab-kitab yang diiktiraf. Antaranya kitab Sahihaini, dua yang sahih, kitab Bukhari Muslim dan yang seumpamanya, yang banyak dibaca dan dimutalaah oleh orang ramai. Dan apabila ada dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu. Baik. Ini kata Imam Nawawi lagi.
Wa idza kana fil hadisi aw al hikayati lafzatu lughatin aw ismu syakhsin qayyadtuha wa awdahtuha bid-dhabtil muhkam wa atqantuha wa ma ahtaja minhu ila syarhin syarahtuhu wa ma kana mu'arradan li an yughlata fi ma'nahu bayantuhu. Baik. Kemudian kata beliau lagi, ini beliau nak mengatakan tentang huraian beliau dan catatan pada lughah dan juga kata-kata nama yang ada dalam kitab ni nanti. Dan apabila ada dalam hadis atau cerita-cerita yang saya sebutkan itu lafaz yang susah atau nama seseorang, maka hal ini saya terangkan sejelas-jelasnya. Ni. Jadi apa yang perlu diterangkan maka akan saya terangkan dengan sempurna. Dan apa yang ada kemungkinan orang salah faham maka saya huraikan akan maknanya. Jelas ya? ويندرج في ضمن هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أنواع من العلوم الشرعية وجمل من لطائفها الحديثية والفقهية والآداب الدينية وطرف من علم الحديث ودقائق الفقه الخفية ومهمات من أصول العقائد وعيون من نفائس القواعد وغرائب لطيفة مما يستحسن في المذاكرات ويستحب ذكره في مجالس الجماعات ومعارف القلوب وأمراضها وطبها وعلاجها. Dan kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lagi, dan dalam kitab ini sekaligus disebutkan bermacam-macam ilmu syariat, iaitulah masalah yang berkenaan dengan ilmu hadis, ilmu fiqh dan ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni ilmu perangai lah. Ilmu tentang sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, dan juga disebutkan beberapa masalah fiqhiyah, masalah yang sangkut paut dengan hukum hakam yang zahir yang menjadi kesamaran bagi orang ramai. Begitu pula disebutkan masalah-masalah ilmu tauhid, akidah, dan beberapa kaedah yang indah-indah, dan masalah yang ganjil-ganjil yang sangat baik disebutkan dan baik pula didedahkan dalam majlis orang ramai. Serta disebutkan pula ilmu berkenaan dengan hal ehwal hati, penyakit hati dan obatnya. Baik. Jadi yang ini makna pada kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kat sini, ini isyarat bahawa kitab ini adalah untuk umum bagi semua peringkat manusia. Sama ada yang mula belajar ke, ataupun yang dah lama belajar ke, ataupun yang dah habis belajar ke, sama ada orang yang khusus ataupun orang yang umum. Tu dia. Baik. Jadi dan mencakupi perkara apa ni yang terkandung dalam kitab ini, masuk perbicaraan insya-Allah depan nanti, perkara-perkara yang sangkut paut dengan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak yang tak dapat tidak kita kena tahu. Ia masuk dalam jumlah jalan yang benar, jalan yang lurus. Kemudiannya tentang disebutkan pula ilmu yang berkenaan dengan hal ehwal hati. Hal ehwal hati, keadaan hati, penyakit hati dan ubatnya. Penyakit hati, banyak penyakit hati. Penyakit-penyakit hati ni seperti apa? Seperti keinginan yang sangat kuat terhadap makanan, minuman, keinginan yang sangat kuat terhadap berkata-kata, marah yang tak kena pada tempatnya, hasad dengki, tak boleh tengok orang lain lebih, orang dapat nikmat-nikmat yang ada, orang tu pula orang yang baik. Mana kita tak boleh nak tengok dia. Tengok kalau dapat nikmat, biar hilang nikmat daripada dia, dengki. Ada kita tu kasih kepada harta benda, kasih kepada pangkat, kasih kepada dunia, kasih kepada kemasyhuran, kejar kemasyhuran. Kemudiannya kita ada riak, kita ada ujub, ada kita pandang diri kita mulia, ada takabur, kita pandang orang lain hina. Kita ada riak, buat amal ibadat nak menunjuk-nunjuk. Jadi itu penyakit-penyakit hati. Kemudian bagaimana penyakit hati ni kita nak obati? Nanti depan insya-Allah akan dibicarakan. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya, secara ringkas, penyakit hati secara keseluruhannya ubat dia adalah ma'junul ilmi wal amal. Dia panggil ma'jun, makna ma'jun, orang kita Melayu sebut ma'jun juga. Ma'jun ni makna apa? Ma'jun ni makna adunan, campuran, yang diadun, yang dicampur, yang diuli. Yang dicampur, ya, ramuan dia tu terdiri daripada al-ilmu, pertamanya ilmu pengetahuan.
Yang kedua wal amal, dan juga yang keduanya amalan. Jadi dalam kitab ni insya-Allah nanti akan Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebutkan juga tentang masalah hati, penyakit-penyakit hati dan ubatnya. Dan terkadang ada masalah-masalah yang hanya saya sebutkan ringkasnya sahaja, atau saya tunjukkan tempat huraian yang lebih lanjut. Baik, ada perbicaraan-perbicaraan dalam kitab ini. Nanti depan Imam Nawawi sebut secara ringkas saja, tapi nak sebab huraian lebih lanjut ada dalam kitab yang lain. Sama ada kitab tersebut yang telah dikarang oleh para alim ulama, dan terkadang saya tunjukkan supaya merujuk kepada sebuah kitab yang telah saya karang sendiri. Ada juga beliau tunjukkan, maknanya beri kita reference, rujukan, supaya rujuk kepada kitab beliau karang sendiri. Baik, jadi kata beliau, warubbama yaji'u syai'un yahtaju ila basatil kalam la yahtamilu hala hadzal kitab fa azkuru maqsudahu mukhtasaran wa ahilu basata syarahihi ila kitabi ba'dil ulama zawil basairi wal albab. Ulama-ulama yang mempunyai kecilikan mata hati dan juga akal yang jitu. Warubbama, dan kadang-kadang ahaltuhu ala kitabin sannaftuhu ana, aku tunjukkan kepada kitab yang aku sendiri karang. Wala aqsidu bidzalika insyaallah taala at-tabajjuha wal iftikhara wala izharal musannafat wal istiksar balil irsyada ilal khairi wal isyarata ilaihi wa bayana mazinnatihi wad dilalata alaihi. Baik sikit. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, pada kata tu, kadang-kadang dalam kitab ini ada masalah beliau sebut ringkas saja. Ada masalah beliau sebut ringkas, dan kemudian beliau point ataupun suruh kita refer. Okey, refer kitab ni. Nanti beliau sebut ni kitab ulama bagian-bagian. Ataupun kadang beliau sebut okey, refer kitab yang beliau pernah karang sendiri. Baik. Jadi beliau suruh rujuk tu, kata beliau, bukan dengan tujuan memperagakan. Dan terkadang saya tunjukkan supaya merujuk kepada sebuah kitab yang telah saya karang sendiri, bukan dengan tujuan memperagakan diri, atau memperagakan diri ini menunjuk-nunjuk lah, atau bangga dengan banyaknya kitab yang telah dikarang, tetapi semata-mata untuk memberi tunjuk ajar kepada kebaikan dan membukakan jalan kepadanya, kerana memudahkan bagi orang yang berminat mendalaminya. Habis. Kemudiannya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala lagi, wa innama nabbahtu ala hadhihi daqiqah li'anni ra'aitu fin nasi man ya'ibu salika hadhihi tariqah wa zalika li jahalatihi wa su'i dhannihi wa fasadihi aw li hasadihi wa qusurihi wa inadihi fa aradtu an yataqarrara hadha al-ma'na fi zihni mutali'a hadha at-tasnif li yutahhira nafsahu min adh-dhanni al-fasidi wa at-ta'nif. Baik, kemudiannya beliau kata lagi, sikit kita habiskan ni tuan-tuan. 6 siri dah tak habis lagi mukaddimah ni kan. InsyaAllah malam ni kita habis ni. Jadi kata beliau, sengaja hal ini saya sebutkan. Kenapa? Sengaja hal ini saya sebutkan ni, yakni pada perenggan yang sebelum ni tadi. Imam Nawawi kata, beliau kalau ada masalah, beliau rujuk kepada suruh kita rujuk kepada kitab yang dikarang oleh ulama lain, ataupun beliau suruh kita rujuk kepada kitab yang beliau karang sendiri. Itu bukan nak mengangkat diri sendiri, bukan nak menunjukkan beliau banyak karang kitab, bukan. Tapi kerana nak memberikan petunjuk, nak membukakan jalan, dan nak memudahkan orang yang nak mendalaminya. Tak payah nak susah-susah nak cari sendiri, dia dah bagi tahu. Jadi beliau terangkan tu kenapa. Sengaja hal ini saya sebutkan kerana saya melihat ada sebahagian orang yang memang ada orang perangai macam ni. Na'udzubillah, kita jangan duk perangai macam ni lah. Ada sebahagian orang yang menganggap aib perbuatan seperti ini, menganggap ini satu, ini apalah ni, nak angkat bakul, masuk bakul angkat sendiri. Yang mana anggapan itu timbul daripada kejahilan, buruk sangka, hasad, taksir. Taksir makna apa? Cuai. Taksir tak cantik situ. Taksir ni makna cuai. Dan keras kepala makna apa? Degil, inat.
Maka saya merasakan perlu untuk menerangkan hal ini kepada para pembaca sekalian supaya suci batin mereka. Kita semualah, tak usah duk anggap macam tu lah kat Tuan Pengarang, daripada prasangka yang jahat dan sifat suka mencela kepada orang lain. Kemudiannya akhirnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memanjatkan harapan beliau, doa sebagai penutup khutbah, penutup muqaddimah kitab ni. Beliau pun berdoa, wa as'alullahal karim taufiqi li husnin niyat wal i'anata ala jami'i anwa'i ta'at wa taysiraha wal hidayata laha daiman fi azdiyad hatta al-mamat, wa as'aluhu dhalika li jami'i man uhibbuhu wa yuhibbuni lillahi ta'ala wa sairil muslimina wal muslimat, wa an yajma'a baini wa bainahum fi dari karamatihi bi'a'la al-maqamat, wa an yarzuqana ridahu wa saira wujuhil khairat. I'tasamtu billah, ista'antu billah, tawakkaltu ala Allah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, hasbunallah ni'mal wakil, Allahumma inni as'aluka bikulli wasilah wa atashaffa'u ilaika bikulli syafi'in an tanfa'ani wa ahbabi wal muslimin ajma'in bihadzal kitab naf'an 'amman balighan ya man la yu'jizuhu syai'un wa la yata'azamuhu amrun wa hadza hainu syuru'i fi maqsudil kitab. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya sampai kita, alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita malam ni. Kita khatam sikit gitu ya, khatam khutbah tu. Kemudian akhirnya Imam Nawawi memanjatkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Saya memohon akan Allah dan Yang Maha Mulia, semoga ia Allah sentiasa memberi taufik kepada aku. Jadi kita doa Imam Nawawi ni kita aminkanlah. Begitu juga lah kita doalah juga pada diri kita sendiri, sama-sama berlakulah. Kita mohon Allah Ta'ala, seperti Imam Nawawi mohon Allah Subhanahu Ta'ala supaya sentiasa bagi taufik. Taufik ni mana apa? Taufik ni makna Allah Ta'ala menjadikan keupayaan untuk taat pada seorang hamba, dan perbuatan hamba tu sepakat dengan apa yang Allah Ta'ala kasih dan Allah Ta'ala redai. Itu makna taufik. Jadi kalau kita ni boleh hidayat, boleh ilmu pengetahuan, tapi tak boleh taufik, kita tak boleh nak ikut, nak beramal. Contoh kita tahu semayang wajib, tapi kita Allah Ta'ala tak bagi taufik, kita khizlan, kita na'udzubillah, maka kita tak semayang. Berapa ramai orang yang tahu semayang wajib tapi tak semayang, tahu tutup aurat wajib tak tutup aurat. Itu kenapa? Tak dapat taufik lah. Jadi ini Imam Nawawi mohon Allah Ta'ala sentiasa bagi taufik untuk beramal taat, untuk membaikkan niat dalam semua amal ibadat. Dan semua apa juga perkara-perkara amal ketaatan kita lakukan, betulkan niat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana selain Allah, bukan kerana dunia, dan menolongku untuk melaksanakan segala ketaatan dan memudahkannya. Jadi jangan jadi payah. Dan semoga ia sentiasa memberi hidayah. Hidayah ni makna petunjuk yang menyampaikan kepada maksud, matlub yang dituntut, yang berterusan kepadaku sehingga sampai ke akhir hayat. Dan saya memohon akan seperti yang demikian itu bagi hamba-hamba yang mencintai Allah Ta'ala dan mencintaiku kerana Allah Ta'ala. Jadi kita nak masuk dalam jumlah ni, kita cintalah kepada Imam Nawawi kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Rasulullah, kasih kita kepada sekian orang yang beriman, dan khusus kita kasihlah kepada pengarang kitab ini yang banyak memberikan jasanya kepada umat, membantu kita dalam memahami syariat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Imam Nawawi doakan, siapa yang kasih, hamba-hamba yang kasih, cinta Allah Ta'ala, cinta kepada beliau kerana Allah Ta'ala. Dan bagi sekalian muslimin dan muslimat, ini doa yang umum tuan-tuan. Kita ni kalau kita doa yang umum, kita doa bagi sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, kan, kita minta doa Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat, ataupun seperti mana kita doa wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan. Jadi kita doakan tuan-tuan, kita akan dapat ganjarannya, balasannya sebilang-bilang mana sebilang-bilang banyak mana orang-orang yang beriman tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini doa yang sempurna, dia punya ganjaran ataupun yang balasannya, kelebihannya. Mendoakan keampunan.
mendoakan keampunan, mendoakan kesejahteraan bagi orang yang beriman. Semoga Allah Ta'ala, dan saya juga memohon semoga Allah Ta'ala menghimpunkan antara kami dan mereka sekalian di dalam syurga di tempat yang tinggi. Amin. Dan semoga kita semua mendapat redha Allah Ta'ala dan mendapat segala macam kebaikan. Hanya dengan Allah saya berpegang teguh, dan hanya dengannya saya meminta tolong, dan ke atasnya saya bertawakal. Dan tiada ada daya, tak ada daya untuk nak melakukan, tak ada daya untuk meninggalkan maksiat, catat situ. Dan upaya, tiada upaya tu kekuatan untuk buat taat, catat. Itu makna hauqalah tu. La haulah, tidak ada daya, tak ada daya an maksiatillah, meninggalkan maksiat terhadap Allah Ta'ala. Wala quwwata, tak ada kekuatan, tak ada upaya, iaitu fi ta'atillah, pada mengerjakan amal taat kepada Allah Ta'ala, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala dan juga pemeliharaan Allah. Allah Ta'ala pelihara, dapatlah kita, selamatlah kita daripada maksiat. Allah Ta'ala tolong, bagi inayah, bagi taufik, dapatlah kita buat amal taat. Yang maha tinggi ni, maha tinggi dengan mana apa? Maha suci daripada segala yang tidak layak dengan kebesarannya. Lagi maha agung ni makna apa? Maha sempurna segala sempurna zatnya dan segala sifatnya. Allah sahaja yang dapat menunjukkan kita. Allah itulah sebaik tempat kita berserah diri. Ya Allah, saya memohon akan Engkau dengan segala wasilah. Wasilah ni cara ataupun perantaraan, dan meminta syafaat kepadamu. Syafaat ni ni pertolongan kepadamu dengan segala apa yang dapat memberi syafaat, agar Engkau memberi manfaat akan daku dan juga semua kekasihku dan sekalian muslimin dengan berkat kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Akan sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Jadi akhir Imam Nawawi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat kepada beliau dan memberikan manfaat kepada beliau dan juga kepada semua kekasih beliau dan sekalian orang yang orang-orang Islam dengan berkat kitab ini, kitab Bustanul Arifin ini. Boleh kita dapat manfaat sebagai manfaat yang menyeluruh dan bersangatan. Wahai Tuhan yang tidak melemahkan akan dia oleh sesuatu, tak ada siapa pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu yang menjadi kepayahan ke atasnya. Tak ada sesuatu pun yang menjadi kepayahan ke atasnya. Bahkan Allah Ta'ala lah yang memudahkan segala yang payah. Dan sekarang ini sampailah masanya untuk saya mula menyebutkan kandungan kitab ini. Habis tuan-tuan, sampai situ. Sampai situ dululah. Lebih kurang harap dimaafkan, salah silap saya tu harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur. Kita bertemu minggu depan. Kita masuk perbicaraan bab yang pertama, yakni pada menyatakan ikhlas dan menghadirkan niat pada sekalian amalan yang zahir dan batin. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa syafi'il muznibin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan wa salaman tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi, Allahumma arinal asya'a kamahi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa azziqna halawatal iman bima ja'a bihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.